Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sambung dengan subjek pendidikan syariah Islamiah, bidang yang keempat iaitu fiqh dan bab yang ketiga jenayah menurut Islam. Okey, apakah maksud jenayah? Jenayah daripada segi bahasa bermaksud dosa atau maksiat. Manakala daripada segi istilah bermaksud kesalahan syarak sama ada meninggalkan suruhan atau melakukan larangan syarak yang diancam dengan hukuman hudud, qisas ataupun takzir, dan hukuman-hukuman ini wajib dilaksanakan oleh pemimpin dan kerajaan. Individu dan golongan masyarakat tidak boleh melaksanakan hukuman ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukuman yang pertama iaitu hukuman hudud. Hudud daripada segi bahasa bermaksud menahan ataupun mencegah. Manakala daripada segi istilah bermaksud hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak sama ada berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Dan dalil persyaratan hudud dapat kita lihat daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-229. Terdapat 7 jenis-jenis kesalahan hudud. Yang pertama zina, yang kedua qazaf, yang ketiga mencuri, keempat minum arak, kelima hirabat, keenam murtad dan ketujuh burut. Okey, untuk pelaksanaan hukum hudud, yang pertama kepada zina. Zina daripada segi bahasa bermaksud persetubuhan haram. Yang kedua, daripada segi istilah bermaksud perhubungan seks haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Hukuman zina ini terbagi kepada dua keadaan. Yang pertama untuk perzina yang belum berkahwin, dan yang kedua untuk perzina yang sudah berkahwin. Untuk perzina yang belum berkahwin akan disebat sebanyak 100 kali sebatan dan dibuang daerah selama setahun. Manakala untuk penzina yang sudah berkahwin akan dirajam sehingga mati. Okay, dan syarat pelaksanaan hukuman ini, penzina tersebut mestilah Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, tahu tentang pengharaman zina, pengakuan penzina itu sendiri ataupun 4 orang saksi yang melihat keadaan yang melihat situasi tersebut. Yang terakhir tiada syubhat ataupun keraguan. Seterusnya qazaf. Daripada segi bahasa bermaksud membanding, daripada segi istilah bermaksud membuang tuduhan zina dengan tujuan untuk mengaibkan seseorang sama ada secara langsung atau menafikan keturunannya. Qazaf merupakan hak manusia kerana menjejaskan nama baik seseorang dan hukumannya akan dikenakan ialah 80 kali sebatan. Syarat pelaksanaan hukuman bagi qazaf ni ialah terbagi kepada dua, iaitu syarat orang yang menuduh dan juga dituduh. Untuk orang yang menuduh mestilah baligh, berakal, bukan asal keturunan orang yang dituduh seperti ibu atau bapa, tidak dipaksa untuk membuat tuduhan dan mengetahui tentang pengharaman zina. Manakala untuk orang yang dituduh pula mestilah Islam, baligh, berakal, tidak pernah disabitkan berzina dan tiada pemberi izin untuk dituduh berzina. Seterusnya yang ketiga, mencuri. Mencuri daripada segi bahasa bermaksud mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Daripada segi istilah pula bermaksud mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim dari tempat simpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Hukumannya akan disediakan ialah potong tangan daripada pergelangan tangan. Dan syarat pelaksanaan hukuman ialah pencuri tersebut mestilah baligh, berakal, tidak dipaksa, tahu tentang pengharaman mencuri, hartanya dicuri diambil dari tempat simpanan yang sepatutnya, harta dicuri mestilah bernilai di sisi syarak, pencuri tiada hak ke atas harta curian dan harta yang dicuri cukup atau melebihi dasar, iaitu 1/4 dinar. Dan yang keempat, minum arak. Arak daripada segi bahasa bermaksud menutupi. Manakala daripada segi istilah, setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Hukumannya akan dikenakan ialah 40 kali sebatan dan syarat pelaksanaan hukuman ialah Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, tahu pengharaman arak, memabukkan walaupun sedikit dan minum melalui mulut. Seterusnya yang kelima, hirabat. Hirabat daripada segi bahasa bermaksud perang, manakala daripada segi istilah bermaksud merompak dengan menggunakan kekerasan sama ada dilakukan secara berseorangan ataupun berkumpulan. Hukumannya berdasarkan jenayah yang dilakukan. Jenayah pertama, sebagai contoh, jenayah pertama membunuh dan mengambil harta. Hukumannya akan dikenakan ialah dibunuh dan disalib selama 3 hari. Jenayah kedua membunuh sahaja, maka hukumannya dibunuh sahaja tanpa disalib. Sekiranya mengambil harta sahaja, maka akan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Dan yang terakhir, menakut-nakutkan sahaja dengan menggunakan kekerasan ataupun dipanggil ubutan, maka hukumannya ialah dibuang daerah ataupun dipenjarakan. Okey, syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan hirabat terbagi kepada dua, iaitu perompak dan orang yang dirompak. Untuk perompak, syarat dia
istilah Islam, balik, berakal, tidak dipaksa, menggunakan kekerasan, tidak bertaubat sebelum ditangkap. Dan orang yang dirompak pula mestilah lemah dan tidak mampu melawan perompak, tidak mendapat bantuan orang lain, jumlah hartanya yang dirompak melebihi nasab. Okey, seterusnya. Yang keenam, murtad. Murtad daripada segi bahasa bermaksud berpaling daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Manakala daripada segi istilah pula bermaksud orang yang berpaling daripada Islam kepada kekufuran sama ada melalui niat, perbuatan dan perkataan yang kufur. Keadaan yang ada tiga keadaan yang menyebabkan murtad. Yang pertama, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti kewujudan Allah, menafikan kewajipan solat serta pengharaman zina dan arak. Seterusnya, melakukan perbuatan khusus bagi orang kafir seperti menyembah berhala. Dan yang terakhir, mengucapkan kata-kata kufur sama ada secara sengaja ataupun bergurau seperti mencela agama, mencela Nabi-Nabi dan mempersedakan amalan-amalan agama melalui ucapan. Seterusnya, hukuman bagi orang yang murtad. Yang pertama, sebelum dikenakan hukuman akan dituntut supaya bertaubat dengan menghilangkan keraguan atau syubhat yang menghantuinya. Dan dia sekiranya masih berterusan akan diberi amaran bunuh jika tidak bertaubat. Dan jika orang tersebut tidak mahu bertaubat, maka Islam menetapkan supaya orang tersebut mestilah dibunuh dengan keadaan yang tiada lagi syubhat dalam hati. Okey, dan syarat pelaksanaan hukuman ialah orang tersebut mestilah baligh, berakal, telah diberi peluang untuk bertaubat dan murtad disabitkan melalui pengakuan atau keterangan saksi dengan bukti yang benar. Dan yang terakhir sekali ialah bughd. Bughd daripada segi bahasa bermaksud pemberontak atau orang yang melampaui batas. Manakala daripada segi istilah pula bermaksud penderhaka dan satu kumpulan penentang terhadap pemerintahan Islam yang sah dan adil dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan serta berniat jahat. Hukumannya ialah diperangi atau dikenakan hukuman takzir mengikut kesesuaian sehingga mereka kembali taat kepada pemerintah Islam. Dan syarat pelaksanaan hukuman ialah telah diberi teguran dan amaran, ada ketua yang ditaat, tidak dapat dibendung lagi dan ada kekuatan yang menyebabkan perang. Qisas. Pengertian dari segi bahasa mengikut kesan yang ditinggalkan. Istilah menghukum penjenayah sama seperti perbuatan yang telah dilakukannya terhadap mangsa yang melibatkan fizikal. Dalil pensyariatan. الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Surah Al-Baqarah ayat 178. Jenis kesalahan yang boleh dikenakan qisas. Pertama, pembunuhan secara sengaja iaitu dengan niat dan senjata yang boleh membunuh. Yang kedua, mencederakan dan memotong anggota badan orang lain dengan sengaja. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan qisas. Qisas pembunuhan. Yang pertama, baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, bukan asal keturunan mangsa jenayah. Yang keempat, pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Setaraf dengan mangsa sama ada dari sudut agama, iaitu kedua-duanya orang Islam, atau kebebasan diri, iaitu kedua-duanya merdeka. Yang keenam, darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam. Membunuh orang yang halal darahnya tidak boleh dikenakan qisas seperti orang yang murtad. Qisas mencederakan anggota badan. Yang pertama, baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, bukan asal keturunan mangsa jenayah. Taraf dengan mangsa sama ada dari sudut agama, iaitu kedua-duanya orang Islam, atau kebebasan diri, iaitu kedua-duanya merdeka. Yang keenam, darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam. Membunuh orang yang halal darahnya tidak boleh dikenakan qisas seperti orang yang murtad. Yang seterusnya,
Anggota yang dicederakan sama keadaannya dengan anggota yang dikisoskan. Tidak boleh memotong tangan sihat dengan tangan lumpuh, tetapi boleh memotong tangan lumpuh dengan tangan sihat. Yang ke-8, persamaan anggota yang hendak dikisoskan dengan anggota yang dicederakan, seperti tangan kanan dengan tangan kanan. Ta'zir. Pengertian dari segi bahasa, menghalang dan mencegah. Dari segi istilah, hukuman yang tidak ditentukan kadar oleh syarak berkaitan kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah. Yang pertama, membuat fitnah. Yang kedua, tidak dalil pensyariatan. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Maksudnya, perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan perbuatan nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Jika mereka masih degil, pisahkan mereka dari tempat tidur, dan jika perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha tinggi lagi Maha besar. Surah An-Nisa ayat 34. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan ta'zir. Bentuk hukuman ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan serta keberkesanan dalam membendung jenayah. Hukuman ini boleh dikenakan ke atas dewasa maupun kanak-kanak dengan syarat mereka berakal. Yang pertama, hukuman yang dikenakan mestilah tidak bercanggah dengan syarak. Yang kedua, hukuman mestilah dijatuhkan secara berperingkat. Jika hukuman ringan boleh mencegah pelakuan jenayah, maka hukuman berat tidak perlu dijatuhkan lagi. Yang ketiga, tidak menyamai hukuman hudud. Menjatuhkan hukuman sebat 40 kali menyamai hukuman minum arak. Kaedah pensabitan hukuman jenayah. Pengakuan seseorang terhadap jenayah yang dilakukan. Ikrar merupakan kaedah pensabitan jenayah paling kuat. Bukti kukuh yang menunjukkan bahawa jenayah telah berlaku seperti kecederaan pada mangsa atau individu yang dirakam di tempat kejadian jenayah berlaku. Keterangan yang diberikan oleh saksi yang melihat atau mendengar jenayah yang dibuat oleh orang lain. Disyaratkan 2 orang saksi bagi mensabitkan semua jenayah, kecuali zina yang memerlukan 4 orang saksi. Sumpah pendakwa kerana tidak mempunyai bukti atau saksi setelah orang yang didakwa enggan bersumpah menafikan tuduhan. Pengampunan dalam hukuman perlakuan jenayah. Hudud tidak boleh diampunkan kecuali bagi hukuman qazaf. Boleh diampunkan oleh mangsa di hadapan hakim. Qisas, waris mangsa boleh memberikan pengampunan atau mengambil diah sebagai ganti. Ta'zir, pemerintah boleh mengampunkan penjenayah jika difikirkan munasabah mengikut keperluan dan kemaslahatan. Pentingan pelaksanaan hukuman perlakuan jenayah menurut syarak. Usaha dan tindakan yang boleh dilakukan bagi menjauhi pelakuan jenayah. Sekian.